Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Saya Masa Bayu hari ini akan sambung lagi kisah-kisah pencerahan tentang akhir zaman. Sebagaimana dalam pencerahan-pencerahan sebelum ini, video-video sebelum ini, saya akan mengambil sedikit ruang, sedikit masa untuk sama-sama kita dapat melakukan eksplorasi ataupun membuat perjalanan ilmu dengan membawa variasi-variasi pola fikir yang berteraskan kepada sumber Al-Quran, sumber yang sahih, sumber yang tidak boleh kita nafikan realitinya dan tidak boleh kita nafikan dari aspek kebenarannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu ingin saya sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tidak putus-putus menyokong usaha saya dalam pencerahan kisah-kisah akhir zaman, kisah Imam Mahdi. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, YouTube saya telah pun diberikan pengiktirafan untuk meletakkan iklan. Jadi iklan-iklan akan ada dalam YouTube saya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak membantu, jadi iklan-iklan tu janganlah dipadamkan ataupun dihentikan. Kalau dapat diteruskan tengok sekejap iklan tu, ia dapat membantu saya dalam usaha untuk mencari sedikit sumber untuk membangunkan dan memperbaiki lagi program-program YouTube channel Masa Bayu. Jadi kalau di iklan tu tengok sekejap lah ya. Balik kepada kisah kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya masih lagi melihat begitu banyak perbincangan yang menjurus kepada persoalan Imam Mahdi atas kefahaman masing-masing. Jadi bagi saya, ruang Masa Bayu ni adalah ruang untuk berfikir ya, bukan untuk menghukum. Jadi bila kita bercerita tentang berfikir bukan menghukum, perkara yang pertama sekali kita kena memposisikan diri kita bahawa sesungguhnya kita ini berada dalam satu titik yang sangat halus di dalam ruang alam semesta yang sangat besar. Begitu banyak perkara yang kita tidak tahu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Begitu banyak perkara yang sebenarnya luar daripada pengetahuan kita. Segala pengetahuan, segala perkaitan-perkaitan yang berkait dengan apa juga yang dinamakan ilmu itu atas ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi bagaimana besar sekalipun ilmu yang kita rasa kita telah miliki ataupun telah kita ketahui, hakikatnya dia akan balik kepada ihsan Allah. So dalam kata lain, kita kena berlapang dada lah tuan-tuan dan puan-puan. Perbezaan itu bukan untuk perbalahan. Kerana apa juga yang kita fahami, apa juga yang kita percayai, kita harus kembalikan kepada perkara yang sama, yakni kembalikan kepada Al-Quran. Selagi kita berpegang kepada doktrin-doktrin, kita berpegang kepada kitab-kitab yang dikatakan kitab yang benar, kitab yang betul, kitab yang sahih, kitab yang diterima oleh ramai ilmuwan, ianya tidak dan mesti wajib kita tapiskan semula dengan Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan. Sahih macam mana sekalipun, besar bagaimana sekalipun ilmuwan-ilmuwan yang kita katakan benar, ini akhir zaman tuan-tuan dan puan-puan, bercerita tentang kebenaran hanya pada satu titik saja, yakni kebenaran itu mesti faktanya datang daripada Al-Quran. Saya dah berulang kali menyebutkan perkara sedemikian. Berulang kali saya memberitahu bahawa apa juga pengetahuan itu hanyalah pada Allah. Jadi apa juga yang kita tahu itu pun atas ihsan Allah. Maka untuk kita mengesahkan apa yang kita tahu, apa yang kita yakini selama ini, maka tempatnya tidak lain tidak bukan pada manusia, bukan pada makhluk, tetapi ianya harus kita kembalikan semula kepada Al-Quran. Cari di mana ayat-ayat yang telah memberikan jawapan dengan pasti atas apa yang telah kita temui.
Dia tak salah kita nak berkumpul ramai-ramai, tak salah untuk kita bersama dengan kelompok-kelompok mana-mana sekalipun untuk membicarakan tentang soal Imam Mahdi, soal akhir zaman. Ia adalah sebagai satu pengetahuan, ia adalah suatu sumber yang boleh kita jadikan sebagai satu pencerahan, perbahasan ilmiah. Namun, tetap akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, kembalikan semula kepada Al-Quran. Saya tidak akan pernah putus daripada pernyataan sedemikian. Tetap kita kembalikan kepada Al-Quran. Saya ingin menjelaskan di sini tentang ada persoalan-persoalan yang membawa kita kepada perdebatan-perdebatan yang saya lihat di dalam komen-komen yang ada di dalam YouTube. Ada kelompok menyatakan dialah yang membawa cerita yang paling benar. Ada satu kelompok pula mengatakan kelompok dialah yang sebenarnya memperjuangkan Islam. Kenapa kita sentiasa menyatakan kita? Kenapa kita tidak menyebutkan semua? Kerana Islam itu semua, bukan untuk sekelompok, bukan untuk kita sahaja, tetapi untuk semua. Kerana itulah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk semua, bukan untuk sekelompok, bukan untuk seseorang. Maka kita bercerita tentang kisah Imam Mahdi adalah kisah semua. Jadi bila kita merasakan kita yang benar dan kita meyakini bahawa kitalah yang paling benar, maka bawalah kebenaran itu dengan fakta yang ada di dalam Al-Quran. Bawalah apa juga pernyataan tuan-tuan dan puan-puan disokong dengan ribuan manusia, jutaan manusia sekalipun. Tetap tuan-tuan dan puan-puan, bawalah ia dengan fakta daripada Al-Quran. Tunjukkan. Sebab tu saya minta kepada beberapa orang bila beritahu pada saya, Tuan Masa Bayu, sebenarnya nak kenal Imam Mahdi, ini kitab-kitab yang perlu dibaca. Ini kitab-kitab yang perlu difahami, pasti akan temui. Saya bukan nak menafikan pandangan saudara dalam soal begitu. Dah ulang-ulang saya sebut, dah beratus video yang saya sebut, dan cuba perhatikan setiap pernyataan saya, sentiasa konstan, sentiasa tetap. Ini saya akan sebut apa juga perkara saya tidak tolak, apa juga kitab saya tidak tolak, selagi ia mempunyai hubungan langsung, pernyataan langsung yang dibuktikan daripada Al-Quran. Itu yang dah saya sebut, selalu saya nyatakan dalam apa juga video-video yang saya telah keluarkan. Jadi apabila meminta saya rujuk pula pada kitab-kitab tertentu, adakah kitab itu lebih hebat daripada Al-Quran? Jangan kita menyekutukan Allah atas perkara yang kita tidak sedar, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana macam saya katakan, simpang Y akhir zaman. Kita memang dah berada dalam kelompok yang meyakini sesama kita. Itu tidak dapat dinafikan. Semua dah bersetuju, kawan-kawan setuju, guru kita pun dah menjelaskan kepada kita, dan akhirnya kita mempunyai ramai pihak yang bersetuju dengan pandangan kita. Itu tidak salah, tetapi tetap bawa semula, tunjukkan di mana di dalam Al-Quran apa yang kita percaya itu wujud tak. Jika tidak wujud, jika tidak ada dalam Al-Quran, maka tidak ada cara lain. Satu saja ketetapan dia. Apabila tidak ada di dalam Al-Quran, maka perkara-perkara itu adalah sesuatu yang tidak disampaikan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW kepada umat-umatnya. Apabila tidak ada dalam Al-Quran pernyataan-pernyataan yang dinyatakan benar, maka adakah Al-Quran itu tidak sempurna? Adakah Al-Quran itu tidak lengkap? Maka ini yang menjadi persoalan-persoalan yang perlu kita hindari daripada meletakkan sesuatu yang akhirnya kita yang akan menyesal di kemudian hari, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila bertanya dengan saya, beritahu pada saya tetap meletakkan diri saya masih belajar. Tak ada masalah siapa nak beritahu, saya tetap akan menerima. Tetapi tolonglah faham prinsip saya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa juga yang tuan-tuan dan perempuan cuba sampaikan kepada saya tidak pernah menolaknya. Saya hanya menapisnya sahaja. Dan apa juga tapisan-tapisan yang telah tuan-tuan dan perempuan berikan, saya terima daripada tapisan Al-Quran. Maka jika ia benar, saya akan menyokong apa yang tuan-tuan dan perempuan, seluruh jiwa raga saya akan menyokongnya.
Apa yang tuan-tuan dan puan-puan sampaikan dengan jelas dan jelas juga terdapat di dalam Al-Quran, saya akan menjadi penyokong yang paling ampuh kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam usaha tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi apabila berlaku, bila saya lihat pernyataan-pernyataan yang ada itu, dan bila saya membuka Al-Quran dan saya mencari dan saya minta sumbernya daripada Al-Quran, ianya tidak ditemui, malah tidak dapat diberikan oleh tuan-tuan, maka bagaimana status untuk kita menerima sesuatu yang tidak ada hubungan dengan Al-Quran? Siapa yang menyatakan benar? Kerana kebenaran itu pada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menyerulah, saya mengajak, bukalah diri. Jangan taksub kepada perkara yang kita tidak mengerti. Jangan kita menjadi manusia yang jumud dengan satu perkara, lupa kepada hakikat yang nyata, iaitu hakikatnya ilmu itu milik Allah, pengetahuan itu milik Allah. Apa juga yang kita katakan tahu, itu adalah ihsan daripada Allah. Peganglah di situ. Jangan kita terjebak dengan segala tipu daya Dajjal laknatullah dan tentera-tenteranya. Akhir zaman adalah zaman yang penuh dengan segala macam fitnah, tuan-tuan dan puan-puan. Penuh dengan segala macam cara yang akan dilakukan oleh Dajjal untuk menyesatkan kita, untuk menyebabkan kita berbalah di antara satu sama lain. Jadi cuba buka sikit diri itu, berfikirlah semula. Dan seterusnya, saya ingin juga menjelaskan kepada yang telah menegur saya, jangan mendalui Allah, katanya. Jangan cuba-cuba melakukan sesuatu, nanti Allah akan laknat, Allah akan jadikan kesukaran dalam hidup saya. Sesungguhnya demi Allah dan Rasulnya, berulang-ulang kali saya telah nyatakan, saya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang saya lafazkan, apa yang saya berikan pencerahan, pernyataan, rujuklah semula dalam Al-Quran, kerana saya ambil daripada Al-Quran. Dan saya tidak mendalui apa-apa perkara pun yang telah Allah tetapkan di dalam perjalanan hidup manusia. Dalam arti kata lain, qada dan qadar itu wujud atas diri masing-masing, atas perjalanan yang telah Allah tetapkan di atas muka bumi. Maka tidak ada mendalui, tidak ada makhluk yang boleh mendalui apa yang telah Allah tetapkan. Kita tidak mampu menambah walau satu saat masa, atau kita menarik walau satu saat pun masa daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbalik kepada perjalanan kisah tentang Imam Mahdi, kita harus membuka diri kita kepada satu realiti. Apakah realitinya? Bahawa Imam Mahdi atau siapa sekalipun sosok pemimpin yang dikatakan di akhir zaman, atau pemimpin awal zaman, atau pemimpin pertengahan zaman, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, siapa pun mereka, wa imma apa pun kedudukan mereka, tetap ingatlah Allah Maha Tinggi atas segala-gala kejadian makhluknya. Allah yang menjadikan siapa sekalipun yang kita katakan pemimpin. Maka bukan kita harus meletakkan diri kita taksub kepada makhluk, bukan harus kita letakkan taksub kita kepada sesama manusia. Kita harus jumud, kita harus taksub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ketetapan masa bayu. Maka untuk itu bukan menolak hakikat kita memerlukan pemimpin. Kita perlukan pemimpin, tuan-tuan dan puan-puan. Di akhir zaman ini terlalu banyak kebincangan tanpa ada pemimpin. Maka tidak ada jalan untuk kita keluar daripada kehancuran yang sedang berlaku di seluruh muka bumi. Kegelapan telah memayungi seluruh muka bumi. Kegelapan telah melitupi segala kebenaran yang ada di atas muka bumi. Maka sebagaimana Allah utuskan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW di kalangan kaum-kaum jahil dan memberikan mereka cahaya menerangi kegelapan, maka sedemikian juga yang kita perlukan. Kita perlukan kepimpinan. Kita memerlukan seseorang memimpin kita. Kerana itu adalah hukum alam. Ada nukleusnya. Tanpa ada nukleus tidak akan ada
sisinya, tidak akan ada yang mengelilingi nukleus. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kita memerlukan pemimpin. Maka atas keperluan memimpin itu, biarlah pemimpin yang benar sebagaimana yang ada pada cerminan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, memang kita menantikan pemimpin. Kita memerlukan pemimpin. Adakah tuan-tuan dan puan-puan merasa selesa dengan kehidupan hari ini? Selesa dengan suasana hari ini? Dengan keadaan yang begitu haru biru, dengan kecelaruan dan berbagai perkara yang sentiasa menyebabkan kita rasa sesak nafas, sesak dada. Maka di situ datanglah kerinduan kita kepada kepimpinan yang membawa kita kepada kebenaran, membawa kita kepada keharmonian, membawa kita kepada kesejahteraan. Maka di situlah peranan Imam Mahdi yang sangat-sangat kita nantikan tuan-tuan dan puan-puan. Peranan pemimpin yang akan membawa kita kepada kebenaran dengan memberikan kita fakta-fakta yang jelas, dengan memberikan kita kepada realiti-realiti yang nyata, bagaimana tanggungjawab kita di atas muka bumi dengan melakukan ia sebagaimana fitrah kita sebagai manusia. Kita merindukan kepimpinan sebagaimana kepimpinan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka itu yang sepatutnya menjadi bual bicara kepada setiap umat manusia di akhir zaman. Bukan untuk menyatakan siapakah yang benar, siapakah kelompok mana yang betul, kelompok dialah yang sebenarnya memperjuangkan Islam. Apabila itu sahaja dilafazkan, maka tuan-tuan dan puan-puan, itu pernyataan iblis laknatullah apabila beliau menentang Allah di dalam hukuman yang telah ditetapkan, yakni Allah perintahkan tunduk kepada Adam, dan dia tidak mahu tunduk kepada Adam kerana dia merasakan dia yang benar, dia merasakan dia yang lebih tahu, dia merasakan dialah kelompok atau pihak yang akan dapat memberikan kebenaran kepada yang lain. Maka apabila itu berlaku di akhir zaman, kalau jika tuan-tuan dan perempuan juga merasakan sedemikian, saya yang benar, saya yang rasa saya yang betul, sayalah yang akan memberikan jalan yang baik kepada yang lain-lain, maka itulah tuan-tuan dan perempuan ciri-ciri yang telah dipegang oleh iblis laknatullah, kesombongan, ego, yang telah menyebabkan beliau dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di akhir zaman melalui proses yang sama, maka untuk kita memahami persoalan dan meletakkan diri kita dalam situasi akhir zaman, ia adalah pilihan tuan-tuan dan puan-puan, pilihan, bukan paksaan. Islam itu pilihan, Islam itu bukan paksaan. Maka kita memilih, maka kita yang bertanggungjawab atas pilihan yang kita lakukan. Pilihan yang kita buat adalah atas diri kita. Maka jangan kita salahkan pihak lain atas pilihan yang kita telah ambil. Dan atas apa yang kita ambil sebagai satu pilihan, jangan pula paksa pada orang lain untuk menerima apa yang kita pilih. Tuan-tuan dan perempuan yang memaksa saya, menyatakan kepada saya, Tuan Pal Mas Bayu, Tuan Pal Mas Bayu kena terima hakikat bahawa kami adalah pihak yang membawa kebenaran. Itu kan dah paksa namanya. Yang memaksa saya tu untuk menerima hakikat, bagaimana dengan persoalan yang mana Tuan telah pun terima? Adakah apa yang Tuan suruh saya terima dengan paksaan ini, adakah Tuan juga terima itu secara paksaan? Atau Tuan membuat pilihan menerima itu benar? Jika Tuan menerima itu sebagai pilihan, kenapa pihak yang lain kita pula paksa? Kita terima tapi dengan cara pilihan, tetapi untuk orang lain kita kena paksa mereka menerima apa yang kita pilih. Maka ini yang harus kita fahami tuan-tuan dan puan-puan. Di dalam perjalanan akhir zaman, perjalanan adalah atas pilihan. Pilihan tuan-tuan dan puan-puan akan menentukan masa depan yang bagaimana. Maka saya ingin memberikan dua perkara kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam persoalan Imam Mahdi di akhir zaman. Iaitu pertama, janganlah pilih selain daripada Al-Quran dan sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, janganlah kita meletakkan diri kita jauh daripada Al-Quran. Dua perkara harus kita pegang.
Tuan-tuan dan puan-puan, saya Masa Bayu ingin sekali lagi memohonkan maafan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tersinggung ataupun merasa tak selesa dengan apa yang saya sampaikan. Saya pegang, saya masih kukuh dengan perkara yang sama. Apakah perkara tersebut? Perkara yang telah menjadi perbalahan. Imam Mahdi belum wujud lagi, Tuan Pal. Imam Mahdi belum wujud lagi zaman ni. Dia akan wujud tahun 5 tahun, 10 tahun akan datang. Saya membuat pilihan. Pilihan saya berdasarkan kajian saya. Tidak ada sesiapa memaksa saya. Pilihan saya bahawa Imam Mahdi telah wujud adalah berdasarkan kepada pengamatan saya, pembuktian yang telah saya miliki berdasarkan Al-Quran. Pilihan saya. Tak ada siapa pun yang memaksa saya menerima. Maka apabila saya telah memilih, dengan memilih bahawa Imam Mahdi telah wujud pada hari ini, itu adalah pilihan saya. Bukan pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Pilihan saya. Jadi jika apa-apa berlaku sekalipun, maka saya yang akan menerima dan menanggung atas pilihan saya. Jadi saya hanya berkongsi apa yang saya pilih kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pilihan saya, Imam Mahdi telah wujud. Jadi saya tidak paksa sesiapa pun. Dan saya menyatakan perkara sedemikian dengan memberikan tuan-tuan dan puan-puan jawapan-jawapan berdasarkan daripada kajian-kajian yang telah saya laksanakan, yang telah saya lakukan. Maka di sini kembali kepada tuan-tuan dan puan-puan, hakikat realiti hidup ini adalah satu proses kita yang memilih, bukan kita dipaksa memilih. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, Masa Bayu memberi tuan-tuan dan puan-puan ruang untuk memikirkan pilihan masing-masing. Jika kita memilih jalan yang telah dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dapat menemui hakikat yang sebenar jawapan tentang Imam Mahdi. Jika kita menolak segala perkara yang telah disampaikan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, maka kita akan memilih jalan yang dibentang luas oleh Iblis Laknatullah alias Dajjal Laknatullah, yang membawa kita kepada kerosakan, kebinasaan. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, peganglah Al-Quran, peganglah sunnah. Maka daripada situ kita akan jelas nampak sebenarnya Imam Mahdi sedang berada di kalangan kita. Ini bukan soal memaksa, ini soal memilih. Maka memilih itu tidak ada paksaan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya Masa Bayu sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan semua. InsyaAllah pada malam ini, jika tidak ada aral, saya akan membuat premier live pukul 9 malam. Ada topik berkait tentang Imam Mahdi, iaitu perjalanan Imam Mahdi di akhir zaman. Ada 7 episod. InsyaAllah saya akan mulakan dengan episod yang pertama, sehingga 7 hari akan selesai 7 episod perjalanan Imam Mahdi, supaya lebih jelas apa yang telah Masa Bayu temui, apa yang telah Masa Bayu jumpai di dalam kajian akhir zaman. Salam sejahtera, saya Masa Bayu.